untuk sains KSSM, kertas 2 dan juga kertas 1. Okay, so kita tengok dulu kertas 2. Okay, so dia ada 3 bahagian utama dalam kertas 2. Yang pertama bahagian A, item berstruktur. Okay, soalan yang bersambung-sambung berdasarkan satu bahan rangsangan. Okay, kemudian kita ada bahagian B, item berstruktur, respon terhad. Sama juga, dia ada satu bahan rangsangan, kemudian kenapa dia kata respon terhad? Sebab ini melibatkan soalan-soalan ataupun isi kandungan pembelajaran fakta. Okay. Jarang yang ada soalan dalam bahagian B ini yang melibatkan teknik menjawab. Okay. So soalan fakta ni maksudnya apa? Kalau kamu tahu, kamu boleh jawab. Okay. Kalau kamu ingat, kamu boleh jawab. Tapi kalau kamu tak tahu, kamu tak ingat, kamu tak boleh jawab dan tak ada markah lah untuk kamu. Okay. Untuk bahagian A, item berstruktur, dia ada teknik menjawab dia dan kamu boleh skor untuk tambah markah kamu. Okay. So kena ingat bahagian A ni mesti kamu skor. Okay. Kemudian kita ada bahagian C. Okay. Item response terhad. Okay. So ini merujuk kepada soalan eksperimen. Okay. Soalan eksperimen. Dia ada satu jalan kerja yang tersusun. Kemudian tak banyak pilihan untuk eksperimen bagi satu-satu topik tu. Okay. Kemudian kita ada juga bahagian C, respon terbuka, di mana respon terbuka ini melibatkan soalan-soalan soalan-soalan kebat, soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan kehidupan seharian. Okay, aplikasi kehidupan seharian. Okay, so kita tengok agihan yang lebih jelas untuk bahagian A. Kita ada 4 soalan, setiap satu soalan 5 markah. Kemudian bahagian A ini dia nak menguji kefahaman kamu tentang kemahiran proses sains, KPS. Okay, kemahiran proses sains dan juga aplikasi. Okay, so total markah 20. Kemudian bahagian B kita ada 6 soalan, jawab semua. Okay, iaitu soalan struktur teori. Okay, yang cikgu kata tadi dia adalah soalan fakta. Okay, total markah untuk bahagian B adalah 38 markah. Kemudian bahagian C ada 3 soalan. Okay, soalan 11, soalan 12 dan soalan 13. So soalan 11 ini soalan yang wajib kamu jawab, iaitu soalan mengeksperimen. Okay, kemudian soalan 12 dan 13, soalan kebat tadi kamu pilih salah satu sahaja. Okay, so membawa keseluruhan untuk kertas 2 80 markah. Okay, so itu berkaitan dengan kertas 2. Kemudian kita pergi kepada kertas 1. Okay, so kertas 1 soalan objektif. Okay, jumlah soalan 40 soalan berbanding dengan KPSM ataupun SPM sebelum ni, soalannya berjumlah 50 soalan. Okay, dan untuk bahagian kertas 1 ini, masa menjawab masih lagi sama. Okay, tetapi bilangan soalan berkurangan kerana apa? Soalan kebat ditingkatkan lagi bilangannya. Okay, jadi masa yang berlebihan, bukan berlebihan lah. Sebenarnya ngam-ngam saja masa tu diperuntukkan untuk kamu menjawab soalan kebat. Okay. So pengiraan jumlah markah. Okay. Dengan 100. Kertas 1 tambah kertas 2. Okay, bahagi 120 darab dengan 100. Okay. So itu pengiraan untuk markah total. Okay. Kertas 1 dan kertas 2. Okay, seterusnya. Okay, teknik menjawab bahagian A. Untuk malam ni, cikgu nak pergi pada teknik menjawab bahagian A sahaja. Okay, teknik menjawab bahagian A sahaja. So insyaAllah cikgu akan plan lagi untuk seksi teknik menjawab yang seterusnya.
Okay, di mana kita akan pergi kepada dua bahagian kelas dua bahagian. So untuk teknik menjawab ni, okay, untuk teknik menjawab kita akan bagi penekanan untuk kertas dua dan dua bahagian. Okay. So ini adalah bahagian-bahagian yang kamu boleh score. Okay, yang kamu boleh score. Okay, nah kita tengok apakah kemahiran proses sains yang diuji di dalam kertas dua ini. Okay, lebih kurang ada 13 kemahiran proses sains. Okay, 13 kemahiran proses sains, antaranya yang pertama membuat pemerhatian, kemudian menyatakan pemboleh ubah, okay, membuat hipotesis, membuat inference, okay, menyatakan kesimpulan, okay, membuat definisi secara operasi. Kemudian nombor 7, kemahiran proses sains yang nak diuji adalah menyatakan hubungan ruang dengan masa. Okay, menyatakan hubungan ruang dengan masa. Okay, macam mana cara jawab dia? Kita guna kaedah menjawab sama seperti hipotesis. Okay, itu kemahiran proses sains yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, berkomunikasi. So berkomunikasi untuk kemahiran proses sains, jangan kamu anggap dia bercakap. Okay, berkomunikasi dalam kemahiran proses sains adalah bagaimana kita menggambarkan data-data tertentu, okay, ataupun menggambarkan hasil eksperimen ke dalam satu bentuk. Contoh, kita lukis graf. Okay. Kemudian yang ke-9, kita ada meramal. Yang ke-10, mengelaskan. Yang ke-11, mengukur dan menggunakan nombor, menggunakan alat pengukur. Okay, so kita ada banyak alat pengukur yang mesti kamu tahu baca dan menggunakannya dengan tepat. Contoh, pembaris. Okay, kemudian kita ada termometer. Okay, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada ammeter, kita ada voltmeter. Okay, so semua itu alat radas yang memerlukan kita menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor dengan betul dan tepat lah. Okay, so 13. Yang nombor 12 tu dia bersambung 13. Ni jadi nombor 12. Okay, 12 adalah mentafsir data. Okay, mentafsir data. So itu antara kemahiran proses sains yang kita nak beri penekanan dan yang mesti kamu mahir. Okay. Okay, so sekarang cikgu nak pergi dah kepada teknik menjawab tersebut lah. Okay, yang pertama, untuk menjawab ke semua kemahiran proses sains yang lain itu, yang paling utama adalah kebolehan kamu menentukan pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Cikgu gunakan singkatan dia MV. Manipulated variable. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Kemudian bergerak balas. Kita ada RV. Respon. Respon tu bertindak balas lah. Responding variable. Dan yang ketiga, dimalarkan, pemboleh ubah dimalarkan, CV, constant variable. Okay. So ini kunci kebolehan ataupun kemahiran kamu untuk menyatakan kemahiran proses yang sains yang lain. Contoh, kamu nak nyatakan hipotesis, mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kamu nak nyatakan inference, sama juga, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Kamu pemerhatian. Pemboleh ubah. So, nak soalan 1, 2, 3, 4
Yang ini paling penting. Okay, kalau kamu rasa kamu masih lemah dalam menentukan pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan, kamu buat latihan sampai kamu dapat jawab dengan tepat. Okey, sampai kamu dapat jawab dengan tepat. Okey, contoh. Okey, yang pertama, ini soalan dia. Okey, untuk eksperimen, untuk topik tindak balas tindak balas apa je kita ingat? Termokimia ke? Okey. So, untuk kamu jawab, untuk kamu menentukan pemboleh ubah, dia ada beberapa panduan. Ada beberapa panduan. So, yang ini yang kamu lihat yang sedang cikgu paparkan, panduan ini adalah rajah. So ini adalah rajah. So berdasarkan rajah, kamu boleh tahu pemboleh ubah dimanipulasi apa ubah tapi tak semua bahan rancangan tu maksudnya apa? Gambar ni lah. Tak semua gambar membantu kamu menentukan ketiga-tiga jenis pemboleh ubah ini. Soalan biasanya akan berikan kamu maklumat tambahan. So kalau kita nak tentukan pemboleh ubah yang 3 ni, biasanya yang pertama kamu cari rajah. Yang kedua, kalau kamu diberi jadual. So kamu boleh cari pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan dalam jadual. Kemudian yang ketiga, panduan lain untuk kamu cari 3 pemboleh ubah ni. Kita ada graf. Kita ada graf. Kalau kamu diberi graf, graf kamu tahulah kan bentuk dia macam mana. Ada paksi X. So ini adalah paksi X. Yang ini adalah paksi Y. So pada paksi X itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala pada paksi Y itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. So dengan adanya gabungan panduan dalam soalan ini, kamu boleh sentiasa cek. Betul tak itu pemboleh ubah dia? Betul tak itu pemboleh ubah dia? So kamu kena cek lah. Kemudian ada graf yang ketiga, dia ada 4. Cikgu ingat lagi apa 4. Yang keempat adalah ayat tujuan. So ayat tujuan. Tapi macam cikgu kata tadi, kita tak boleh ambil. Katakan dalam soalan tu dia dah bagi jadual lah. So kita nak ambil jadual je. Dalam jadual je dia punya pemboleh ubah. Tak boleh macam tu. Kita kena ambil panduan yang lain untuk kamu gabungkan ataupun cari jawapan yang tepat. So kita tengok kat sini kalau jadual ada 2 bentuk jadual yang kamu kena kenal pasti. Yang pertama, jadual suka sebut jadual ni jadual melintang macam ni ataupun kamu sebut dia jadual bab. Dia memanjang ni ada 2 baris pertama. So yang atas ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. MV. Yang bawah ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya kedudukan ni takkan berubah lah. So ini untuk jadual tadi. Kalau kamu nampak jadual itu tegak. Dia ada 2 lajur. Yang ni 2 baris. Kalau tegak 2 lajur. Sebelah kiri adalah MV, sebelah kanan adalah RV. So kalau kamu dapat catatkan, catatkan sendiri sebab cikgu tak bagi kamu apa yang cikgu sampaikan ni. So kamu catatlah sana. 4 panduan menentukan pemboleh ubah. Yang pertama menggunakan rajah. Yang kedua menggunakan jadual. Yang ketiga menggunakan graf. Graf tadi ada paksi X, paksi Y,
Paksi X MV, paksi Y RV. Okey, kemudian yang keempat ayat tujuan. Okey, now cikgu nak tunjuk yang ayat tujuan ni. Okey. Rajah kamu tahu, Rajah tengok daripada soalan saja. Kemudian ayat tujuan kita tengok pada soalan. So mana dia punya ayat tujuan? Okey. Rajah berikut menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. So macam mana kamu tahu ini ayat tujuan? Kamu tengok ayat ini, untuk mengkaji. Okey, so bila ayat untuk mengkaji, itu adalah ayat tujuan. Okey, dan biasanya dalam ayat tujuan ini ada pemboleh ubah, dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, tapi kena ingatlah macam cikgu sebut tadi. Okey, biasanya begitu. Tapi ada juga situasinya dia tidak beri maklumat pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas itu dalam ayat tujuan. Okey, dalam ayat tujuan. Contoh, tingkatan 4 kamu ada buat eksperimen dalam topik inersia. Okey, inersia mengkaji hubungan antara jisim dan masa. Okey, jisim dan masa ayunan. Okey, kamu ingat balik eksperimen tu, jisim dan masa ayunan. Jisim tu pemboleh ubah dimanipulasi, masa ayunan tu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, tapi masa ayunan itu adalah definisi secara operasi bagi inersia. Sebab konsep sains yang kita nak terangkan di situ adalah inersia. Tapi bila kita jalankan eksperimen, inersia ini kita terjemahkan dia dengan ayunan. Kalau jisim kecil, masa ayunan singkat, kalau jisim besar, masa ayunan panjang, inersia. Okey, so dalam ayat tujuan eksperimen sebut tu. Okey, eksperimen dia bagi gambar gambar tersangkut pada gaji tu, mengaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, so ini adalah satu tujuan ada adanya boleh kaji mati dan ubah bergerak balik. Marah. Adik marah. Sekejap Adik kat mesin. Adik. Okey, sekejap. Sorry cikgu sambung semula. Okey, baik. So, yang tadi baru cikgu cerita macam mana kita nak cari pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, now kita pergi kepada contoh soalan dia. Okey, so kita tengok sini. Berdasarkan panduan yang cikgu dah bagi tadi. Okay, so kita ada 4 cara nak tentukan pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Satu tadi apa? Satu tadi rajah, 2 jadual, 3 graf, 4 ayat tujuan.
Okay, now yang keempat iaitu ayat tujuan tak membantu. Okay. So untuk mengkaji tindak balas eksotermik dan endotermik ini tak membantu untuk kita menentukan pemboleh ubah. Dia hanya ada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Itu adalah sebenarnya kalau kamu dah faham topik ini, tindak balas eksotermik dan endotermik itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Kemudian kita tengok cikgu tulis semula. Satu tadi rajah. Dua jadual. Tiga graf. Empat ayat tujuan. Okay, so untuk soalan satu ni ayat tujuan kita dah tak boleh pakai. Okay, now kita ada rajah. So kita tengok pada pemboleh rajah tu apa yang boleh membantu kita menentukan pemboleh ubah. Okay, kemudian kamu tulis dulu sana MV, RV, CV. Okay, so untuk singkatan ni cikgu tahu kamu ada banyak sangat cara. Cikgu sekolah rendah kamu ajar lain, cikgu menengah rendah kamu ajar lain. Ikut pada kamu. Yang mana kamu selesa, senang nak ingat simbol. Kalau cikgu suka tulis macam ni je lah simbol. MV untuk pemboleh ubah dimanipulasi, RV untuk pemboleh ubah bergerak balas, CV untuk pemboleh ubah dimalarkan. Okay. So, kalau kamu tengok kat sini, kita ada jadual juga. Okay. So, kita ada rajah, kita ada jadual. Graf kita tidak ada. Okay. Jadi, boleh guna rajah dan jadual untuk menentukan pemboleh ubah dengan tepat. Kenapa mesti guna dua-dua? Sebab kita nak pastikan jawapan kita betul. Okay. Kalau kamu dah pro, nak guna satu panduan saja tak ada masalah. Nak guna rajah saja sebagai cara untuk kamu cari pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan tu tidak ada masalah. Okay. Tapi untuk lebih yakin, kamu gunakan lebih daripada satu panduan menentukan pemboleh ubah. Okay, jadi kita tengok dalam rajah tersebut apa maklumat yang kita ada. Kita ada termometer sama. Boleh tak termometer dijadikan sebagai pemboleh ubah? Tak boleh. Jadi pangkal teruslah. Okay. Kemudian kita ada bacaan termometer. Okay. So bacaan termometer adalah salah satu pemboleh ubah. Okay. Iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, berapa bacaan dia? Baca kat sana. Jangan silap baca. Ini pun satu kemahiran untuk kemahiran proses sains. Okey, iaitu mengukur menggunakan alat pengukur. So alat pengukur ini namanya termometer, digunakan untuk menyekat suhu. Okay, jadi mesti baca dengan betul sebab termometer dia punya paras meniskus. Apa dia paras meniskus? Lengkungan ni. Lengkungan ni kita sebut dia sebagai paras meniskus. Untuk termometer, paras meniskusnya melengkung ke atas. Okay, berbeza dengan air mineral, berbeza dengan air sirap, air kopi. Berbeza dengan air Milo ais. Paras meniskus untuk cecair lain semuanya di bawah. Okey. So cara bacaan untuk setiap paras meniskus ni pun kena baca dengan tepat. Jangan baca kat sini. Yang ni salah. Baca lengkungan tu. Okey, baca lengkungan tu dan mesti paras mata kita sama dengan paras dia. Okey. Kamu baca sini. Betul dah kamu baca sini. Tapi kedudukan mata kamu kat sini. Salah juga. Kamu tak akan dapat bacaan yang tepat. Okay. So kalau paras meniskus ni kat sini, maka mata kamu kena letak. Kamu tengok betul-betul segaris. Okay. Yang ni baru betul. Kalau kamu baca daripada atas macam ni, dia jadi nampak macam ni. Salah. Baca daripada bawah. Kamu duduk mencangkung sambil baca tu. Ni pun salah. So, pastikan cara bacaan itu adalah cara yang betul. Okay. Kamu jangan pening cikgu terangkan ni, cikgu boleh pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Okay, so balik-balik kita nak cari MV, RV, CV. Okay, so
daripada bacaan termometer tadi kita dah dapat idea. Dia punya pemboleh ubah bergerak balas adalah bacaan termometer. Okay. Bacaan termometer. Tapi itu bukanlah jawapan yang tepat. Okay. Bacaan termometer ni banyak. Kita ada suhu awal, kita ada suhu akhir. So mana satu yang kita nak jadikan pemboleh ubah bergerak balas. So kena tengok betul-betul lah. Okay. Baik. Kemudian cari lagi maklumat lain pada gambar. Apa lagi maklumat lain? Kita ada 4 ml air suling. Sebelah kiri. Sebelah kanan pun 4 ml air suling. Nampak dah idea lain. Samalah. Gambar rajah A ada, gambar rajah B pun ada. So dia apa? Boleh jadi dia pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay. Kemudian kita tengok bahan lain. Ada lagi 5 gram. Yang kiri 5 gram, yang kanan pun 5 gram. Samalah bahan tu. Apa yang sama? Jisim bahan. Tapi adakah bahan dia yang sama? Kita tengok. Sini adalah serbuk natrium hidroksida. Kemudian yang belah kanan serbuk amonium klorida. Tak samalah dia punya bahan. Nampak dah kat sana. So apa yang kita nak jadikan dia pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okay. So untuk yang pertama ni kita tulis sahaja dulu. Kemudian baru kita tengok jadual. Sama tak bacaan, sama tak jawapan dia. Okay. Okay, baik. So yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi, kamu boleh tulis sini jenis bahan. Okay, jenis bahan. Kalau kamu tak yakin, kamu tulis sana nama bahan tersebut. Okay, serbuk natrium hidroksida dan serbuk amonium klorida. Okay. Ada jawapan kat sana kan. Yang ni kita tak confirm lagi. Kita masih lagi cuba-cuba. Okay. Jadi tak ada masalah kamu nak tulis dahulu dekat gambar tu. Okay. Bagi nampak kamu betul-betul cari kamu punya jawapan. So jangan tulis lagi di ruang jawapan. Okay. So itu dia punya pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Apa dia? Okay. Satu pemboleh ubah bergerak balas adalah suhu bacaan suhu akhir. Okay, kenapa kamu kata di suhu akhir? Sebab kamu tengok dalam jadual. Dalam jadual dia bagi maklumat bacaan awal termometer. So maksudnya apa? Kedua-dua termometer dalam rajah ni dia ada suhu sebelumnya. Dan kamu dapati bahawa suhu sebelumnya adalah sama. Yang kiri 29 darjah Celsius, yang kanan pun 29 darjah Celsius. So benda yang sama ni kamu boleh jadikan dia pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay. So boleh tulis sana suhu awal. Okay. Tadi kamu tengok dalam gambar dia ada ini 5 gram. 5 gram ni apa? 5 gram ni adalah jisim. Kenapa kamu tahu dia jisim? Sebab ada gram. Gram tu adalah unit untuk jisim. Okay. So kamu tulis sana jisim bahan. Pemboleh ubah dimalarkan juga. Okay. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, dia tulis kat sini. Kamu tak ada idea kan? Pemboleh ubah bergerak balas, bacaan akhir termometer. Pada gambar rajah, bacaan akhir termometer dia adalah berbeza. Yang ini berapa bacaan dia? Tengok betul-betul. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30, 7. Baca yang atas. Jangan baca yang bawah. Okay. 37 darjah Celsius. Okay. Kemudian yang sebelah sini. Okay. Berapa bacaan dia? Ini 30. Jangan baca. Kalau ke bawah tu makin kurang lah. 30. Yang ini 20. 9. Kemudian bacaan yang ni 28. Okay. So kamu dah tahu dah
daripada gambar rajah. Okay. So jangan lupa sebelum kamu jawab soalan ni, kamu tengok overall dulu soalan. Apa maklumat yang dia nak. Okay, apa yang soalan minta kamu buat. Okay, macam ni kamu tengok soalan A dia kata catatkan bacaan termometer akhir. Catatkan bacaan termometer akhir. Salah ni. Catatkan bacaan akhir termometer. Okay, so kamu tulis jawapan bacaan akhir termometer. Okay, untuk rajah yang sebelah kiri yang mengandungi air suling dan natrium hidroksida, suhu akhirnya adalah 37 darjah Celsius. Okay, kemudian campuran air suling dengan serbuk amonium klorida, suhu akhirnya adalah 28 darjah Celsius. Okay, so kena betul-betul alert. Kamu tengok yang ini suhu dia meningkat. Okay, suhu dia meningkat, dia jadi lebih panas lah. Gambar rajah yang kedua, suhunya menurun. 29 pergi 28. Okay, so suhu bahan itu menurun. Jadi lebih sejuk lagi. Okay, so yang tu kena take note. Okay, pemboleh ubah bergerak balas dia apa? Suhu akhir. Okay, suhu akhir. Kemudian kita dah buat macam ni, dah contohin soalan tu, barulah tulis jawapan yang sebenar. Okay, so pemboleh ubah dimalarkan. Boleh tulis sana jisim bahan. Okay, kalau kamu buat latihan, kamu boleh tulis semua jawapan yang kamu rasa betul. Okay, tapi bila kamu ujian, okay, jangan buat jawapan yang lebih daripada yang diminta. Okay, biasanya pemboleh ubah tu dia takkan tanya tiga-tiga. Dia takkan tanya macam ni soalan ni. Ini latihan memang ada tiga-tiga. Tapi kalau dalam soalan peperiksaan ataupun soalan ujian, soalan pentaksiran kamu, dia akan hanya bagi dua saja, sama ada pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan dimanipulasi. Okey? Atau kadang-kadang dia tanya satu sahaja. So jangan bagi jawapan lebih daripada satu. Okey? Sebab kita bimbang. Kamu jawab dua jawapan. Dua jawapan, ada satu jawapan kat sini. Okey, yang ni betul, yang ni salah. Okey? So boleh jadi jawapan kamu yang salah tadi, jawapan kamu yang betul tadi hilang markah sebab kamu tulis jawapan yang salah. Okay, so itu kita kata mengelirukan pemeriksa. Tak boleh macam tu. Okay, pada cikgu kamu pun sama juga. Jangan minta markah kesian kalau kamu terbuat macam tu. Biasakan diri untuk buat benda yang betul. Okay, biasakan diri untuk jawab yang betul. Okey, kemudian dimanipulasi, tulis sana jenis bahan. Okey, jenis bahan. Biasa kalau yang dah pro macam kamu dah pro, kamu tulis terus jenis bahan. Okey, tapi kalau biasa tiba-tiba kamu confuse, okey, katakan ada lagi satu tabung uji kat sini. Kamu tak tahu nak tulis jenis bahan, tak dapat idea, tiba-tiba blank. Okey, kamu tulis dalam jawapan kamu. Kalau ada 3 tabung didih tu, tulis ketiga-tiga bahannya. Okey, yang pertama sebut natrium hidroksida, kemudian serbuk amonium klorida dan satu lagi bahan. Katakan ada 4 tabung didih, tulis ke 4-4-nya. Okey, kalau kamu nak pilih jawapan yang formatnya macam ni, kamu nak tulis format dia macam ni, jangan tinggal. Okey, jangan tinggal bahan-bahan yang lebih daripada 2 tu. Okey, kena tulis semua. Okey. Kemudian untuk pemboleh ubah bergerak balas, tulis saja sana. Okey, suhu akhir. Okey, suhu akhir. Selesai untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Kita tak pergi lagi untuk buat hipotesis. Kita tak pergi lagi untuk buat pemerhatian.
Okay, kita tak pergi lagi pada buat inference. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk kamu, cikgu nak drill kepada bagaimana nak menentukan pemboleh ubah tu dulu. Okay, so ada beberapa minit lagi, ada 9 minit lagi. Okay, so cikgu harap kalau tak dapat banyak pun, at least kamu dah betul-betul pro, dah betul-betul pakar macam mana nak tentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, now tengok soalan seterusnya. Yang ini dia ada 3 panduan. Okay, 3 panduan. Yang pertama, untuk mengkaji, ini adalah ayat tujuan. So, panduan yang pertama yang kita ada, ayat tujuan. Okay, kemudian kamu dah nampak rajah sana. Kita ada rajah. Kemudian kita ada jadual. Okay. So, nampak kat sini, soalan ni sangat-sangat membantu kamu. Daripada 4 panduan, kamu nak tentukan pemboleh ubah, dia bagi kamu 3 panduan. Okay. Jadi, tak ada isu kamu boleh salah. So, kena betul-betul. Jangan rasa nak cepat. Tengok jawapan. Aku pernah jawab soalan ni. Okay. Terus tulis jawapan. Okay. No, tak boleh macam tu. Kena sentiasa analisis maklumat yang diberi. Okay. So, ayat tujuan dia ada ketebalan kanta cembung. Okay. So, ketebalan kanta cembung. Ini adalah MV, pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian dia bagi sini, dia bagi sini jarak fokus. Okay, so jarak fokus juga adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kalau ikut, kalau kamu rasa malas, kamu dah rasa confident, bolehlah tulis terus jawapan. Okay, tapi cikgu tak nak kamu macam tu. Biasakan diri check. Okay, check sentiasa, check sentiasa. Dia bagi begitu banyak panduan, sayanglah kalau kamu salah. Okay, now panduan yang kedua adalah gambar rajah ataupun rajah ni. So, kita semak. Okay. Yang pertama kita semak dia punya kanta. Okay, dia kata kat sini, tengok kanta cembung. Ini pun kanta cembung. Okay, apa beza dia? Satu tebal, satu ni nipis. Okay, satu tebal, satu ni nipis. So, daripada 2 ayat ni pun kamu dah dapat pemboleh ubah. Okay, jenis kanta. Kalau kamu ingat jenis kanta. Kita ada 2 kanta, kanta cembung dan kanta cembung. Kanta cembung dan kanta cekung. Okay, so dalam soalan ni dia bagi kanta cembung. Ada 2 situasi tapi kedua-duanya menggunakan kanta cembung. Maka kita boleh jadikan kanta cembung ini sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Tapi tak boleh tulis kanta cembung. Kamu tulis sana jenis kanta sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okay, CV. CV dia adalah jenis kanta. Kenapa jenis kanta? Sebab rajah 1 kanta cembung, yang rajah 2 pun kanta cembung. Berbezanya adalah pada nipis dan tebal. So, nipis dan tebal ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada ketebalan kanta. Okay, ketebalan kanta. Okay, so ketebalan kanta itu adalah dia punya pemboleh ubah dimanipulasi, MV. Now kita dapat lagi pemboleh ubah dimanipulasi membenarkan tekaan kita berdasarkan ayat tujuan. Tadi kita kata pada ayat tujuan, ketebalan kanta cembung itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Now, tengok pada gambar tu betul. Ketebalan kanta cembung adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Itu maksud cikgu, kamu kena guna segala panduan yang diberi dalam soalan untuk memastikan jawapan kamu betul. Okay? So now, daripada gambar kita dapat 1 pemboleh ubah dimalarkan, yang kedua pemboleh ubah dimanipulasi, lagi 1 pemboleh ubah bergerak balas. Okay, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, so kamu nak tengok mana? Okay, kita tengok pada jarak fokus. Okay, so jarak fokusnya berbeza kat sini. Kalau dia guna kanta cembung nipis, jarak fokusnya lebih jauh. Okay, kalau dia guna kanta cembung tebal, jarak fokusnya lebih pendek. Okay, so itu adalah dia punya pemboleh ubah bergerak
balas. Okay. So soalan 2 ni kamu tengok, kamu perhatikan dia juga menguji kemahiran kamu mengukur. Sama juga. Yang ni simple saja. Mengukur menggunakan pembaris. Okay. So jangan silap baca. Okay. So kita tengok bacaan untuk yang pertama. Okay. So kosong. Kat sini berapa? Lebih kurang 7 point. Jawab gambar tak berapa jelas kan? Biasanya kalau dalam soalan peperiksaan tak adalah gambar tu macam ni. Okay? Dia akan bagi gambar yang jelas untuk kamu. Jadi jangan salah bila membaca. Okay? Ataupun bila mengukur. Okay? So katakan kita dapat kat sini 7.7 cm. Okay? So untuk rajah yang satu lagi. Okay, berapa bacaan dia? 5.6. Lebih kurang Lebih kurang. 5.6 cm. Okay. Kemudian tulislah kita punya pemboleh ubah tadi. Okay. Yang dimalarkan jenis kanta. Okay. Kemudian dimanipulasi ketebalan kanta cembung. Dan yang bergerak balas adalah jarak fokus. Okey, jarak fokus. Okey, so 2 soalan. Okay, ada tak soalan yang ketiga? Okey, soalan yang ketiga. Ini dah terpotong dia punya gambar. Gambar dia dah terpotong lah. Dapat boleh jawab tak ni? Suhu bilik. Okey, boleh jawab. Okey, walaupun dah terpotong kat atas tu, kalau kamu perasan, dia dah terpotong tu. Okey, tapi sebenarnya boleh jawab lagi lah. Okey, kamu tengok pada panduan, pada gambar ni. Okey, piring Petri yang pertama suhu bilik. Okey, kemudian, so ini kita boleh kata dia punya pemboleh ubah yang dimalarkan. Semua sama kan? Yang dimalarkan. Okey. Yang dimalarkan adalah suhu lah. Jangan letak suhu bilik pula. Okey. So ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita dah belajar ni dalam bab yang awal tingkatan 5. Untuk yang tingkatan 5 lah. Okey. Suhu, apa lagi? Nutrien, pH, cahaya, kelembapan. Okey. Ada satu lagi. Apa cikgu lupa. Okay. So now kita tengok apa yang berbeza pada ketiga-tiga piring Petri. Yang bulat tu adalah piring Petri yang A keadaan berasid. Yang tengah-tengah B keadaan beralkali. Dan yang akhir keadaan neutral. So ketiga-tiga ni kita sebut nilai pH lah. Bukan kita sebut dia nilai pH. Nilai ni ada satu nombor. Tapi bila dia kata keadaan berasid, beralkali, neutral tu, so kita boleh kaitkan dia dengan nilai pH. Okay. So kita boleh kaitkan dia dengan nilai pH. Okay. So apa yang kita perhatikan? Bilangan koloni bakteria. Okay. Bilangan koloni bakteria berbeza-beza. Dalam keadaan berasid, koloni bakteria dia sedikit. Sangat sedikit. Dalam keadaan alkali, sedikit. Okey. Dalam keadaan neutral, koloni bakteria paling banyak. Okey, dalam keadaan neutral, koloni bakteria paling banyak. So, pemboleh ubah bergerak balas, kita boleh kata nak kamu kira bilangan koloni bakteria. Ataupun kalau kamu nak kata satu pemboleh ubah ataupun satu deskripsi, kamu nak jelaskan koloni bakteria tu dengan satu penjelasan yang lebih umum, kamu boleh nyatakan dia kuantiti. Okay, kuantiti koloni bakteria ataupun bilangan koloni bakteria. So ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi, nilai pH. Sebab apa nilai pH? Ketiga-tiga
Purine Petri itu dibezakan dengan keadaan satu berasid, beralkali dan juga neutral. Okay. So ni kalau kamu yang tingkatan 4 tak belajar lagi pun, tapi bila kamu dapat teknik untuk kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas tu, cikgu yakin kamu boleh jawab soalan ni. Okay. Kita nak tentukan pemboleh ubah dia. Okay. So kalau macam ni, kamu boleh kira. Okay. Kamu boleh kira bilangan koloni bakteria. Yang ni 4, yang ni 5. Kemudian kamu kira lah berapa ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay. Katakan 14. Ataupun kalau kamu tak yakin nak tulis nombor, kamu tulis sini. Berasid sangat sedikit. Okey, sangat sedikit. Yang ni sedikit. Kemudian dalam keadaan neutral paling banyak. Okey, pun boleh juga. Okey, pun boleh juga. Okey, kemudian dia punya pom boleh ubah. Dimalarkan tadi adalah suhu. Okey, so jangan sebut suhu bilik jangan sebut suhu bilik, suhu saja. Kemudian pom boleh ubah dimanipulasi adalah nilai pH. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas, bilangan koloni bakteria. Okey. So dah selesai untuk menentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Baru nak masuk dah dia. Cikgu dah nak habis dah. Okey, so untuk malam ni cikgu akan stop kat sini dulu. Okey, next time kamu join paling lewat 5 minit selepas jam 9 5 minit ke 10 minit lah. 9 minit, 9, 10, 9 suku cikgu akan mula. Okey, so ini baru yang pertama. Cikgu akan buat lagi untuk sesi sharing cara menjawab. Sesi yang seterusnya nanti. Okay, so kita tak nak ambil masa yang terlalu panjang. Cikgu harap perkongsian cikgu malam ni meningkatkan sedikit kefahaman kamu tentang teknik jawab bahagian A kertas 2. Okay. So nanti kalau ada apa-apa soalan boleh rujuk juga cikgu ataupun boleh terus direct dengan guru-guru kelas kamu lah. Okay. So cikgu tak open untuk soalan macam tak sesuai sebab kamu tidak ada bahan, hanya mendengar saja untuk malam ni. Okay. So nanti kita akan usahakanlah untuk kamu ada bahan dan bersemuka nanti akan ada bengkel teknik menjawab lagi yang formal lah. Okay. Sebab yang ni kita santai-santai saja. Okey, untuk malam ni setakat tu dulu. Okey, terima kasih pada mana yang hadir untuk sesi pada malam ni. Okey, bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.